Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Do you think kalau any ordinary person macam orang-orang biasa kebiasaan macam Macam kita lah. Macam kita lah, kalau kita Sama tak ada je. that bukan tak ada lah, kita berilmu tu ataupun pengetahuan kita tak cukup kurang. Do you think that this exploration will affect us tak? Sebab aku ingat dalam kau punya video-video ada kau cakap untuk orang-orang yang mungkin belum bersedia, engkau nasihatkan supaya janganlah try macam Okay. ini. Sebab mungkin kenapa kau cakap macam itu? Semua benda dalam dunia ni kita kena belajar dulu. Kita nak pergi periksa maths, kita kena belajar maths. Aku tak belajar, sebab tu kau fail. Itulah. Jadi maksudnya point dia yang kat sini is best belajar. Belajar apa yang Allah ajar dalam Al-Quran. Okay. Untuk orang kata ini susah lah ke apa, ini jawapan Allah SWT. Kalau kita baca surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40, Allah cakap yang dia telah memudahkan Al-Quran ini sebagai pelajaran dan pengajaran. Lepas tu Allah tanya, maka siapa yang ingin belajar daripadanya? Jadi Allah dah mudahkan. Lepas tu Allah pun sebut dalam surah Anbiya surah ke-21 ayat 7 dan surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu, kau tanya orang yang tahu. Okay. Jadi pentingnya kita belajar. Sebab Allah cakap dalam surah Yasin surah ke-36 ayat 60 yang bahawa syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bila Allah dah cakap dia tu musuh kita, kita kena prepare lah. I see. Faham. Kena prepare. Sebab dah tahu is an open enemy for you. Okay, aku faham. I see. Cakap pasal tadi was-was. Was-was. Kadang-kadang kita bila kita let our guard down kita punya antivirus down, benda tu firewall. Benda tu senang nak mengacau kita, mengganggu kita lah cakap pasal was-was ni, kau tahu tak dalam banyak ayat, selalu ayat apa selalu aku was-was nak baca sampai boleh jadi remix. Apa Tadi surah Yasin surah ke-36 ayat 60 Okay. Surah Al-Kafirun, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Tak tahu bila nak stop. Sebab dia ulang kali wala antum abiduna ma a'bud. Kadang-kadang bila tengah solat kan, bila tengah solat tak khusyuk kan. Betul. Kadang-kadang kau boleh ulang 3-4 kali tau, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum. You tend to repeat the same thing. Banyak yang nak repeat kan. But that makes sense. Sebab bila cakap pasal solat lah, kita ni bukan pandai. Tapi bila kita tak khusyuk, kita tak betul-betul beri tumpuan, dan senang benda tu nak mengganggu. And that's where datang kita punya doubt, keraguan kan. Itu bahaya tu. Bahaya betul. Bahaya tu. Kadang-kadang solat dah berapa rakaat kadang-kadang solat tadi aku ambil wuduk betul ke? Dah ambil wuduk ke belum? Something like that, no? So this applies to us on our daily life. Kehidupan seharian kita, bukan saja nak pergi explore ni semua lah, tapi it applies to everyone. Kau kita mana? Pasal nangis? Jangan nangis lah. Tak masuk abuk mata. Masuk abuk lah pula engkau ni. So berbalik pada kau punya 10 minutes, do you think that 10 minutes is a challenge for you? Cukup tak? 10 minit. Kalau nak ikutkan pergi sana, set up, pack up, lebih lah. Korang tahulah pack up tu Betul. korang sendiri tahulah set up dengan pack up tu macam mana. So actually dalam dasarnya sebagai the content itself is 10 minit lah. Tapi bila kau dah yang korang nampak tu je 10 minit. Tapi behind the scene, I think that's what Manak cakap. Yang kau nampak, yang kita nampak tu, kau duduk seorang-seorang 10 minit tu, agak bagi kau cukup tak? Untuk cukup maksudnya untuk apa? Kira is it enough, cukup tak untuk engkau dapat betul-betul experience betul-betul apa yang terjadi kat tempat tu? Dia senang je. Kalau tempat tu betul puaka, jangan cakap masuk, kita baru lalu dah rasa. Wow. Kita tak payah nak tunggu 10 minit, 20 minit, tak ada. Kalau betul
benda tu kuat dekat situ, kita dah rasa dah. Tak payah nak duduk-duduk. Ni I see. Brother Is, aku ada satu soalan Kalau let's say kau punya listeners ataupun kau punya followers di TikTok ke di YouTube kasih kau cadangan, do you do that? Kau pergi tak? Ada banyak kali kasih cadangan, dan kalau mampu pergi, kalau tak mampu tak pergi. Okay. Alright, can. Kadang-kadang diorang kasih cadangan betul, tapi tempat tu tutup. Macam kubur kasih, malam-malam macam nak masuk. I see. Jadi bila orang bagi cadangan, biasa Brother Is check dulu. Selalu tengok alamat dah kena cordon macam Istana Woodnuke. Yes. Itu memang tak boleh masuk. Memang masuk tu buat hal. Kita ni bukan kriminal, penjenayah nak pergi break undang-undang ni semua. Dah kira trespassing tu. Bila Trespassing, jangan buat SLA benda lah kira. Jangan buat benda bodoh lah orang panggil. Okay. Antara tempat-tempat yang kau dah menerokai kau dah explore ni dalam experience kau lah. Tak kira dalam konten kau ataupun luar daripada konten kau, tempat-tempat mana pada kau yang really exciting, challenging untuk kau? Mencabar. Kat Singapura ke kat mana? Singapura lah. Oh, kat Singapura. Kita bawa Singapura punya konteks lah. Singapura lorong sesuai lah. Wow, tak sesuai lah kira. Memang tak sesuai. Kadang-kadang Lorong sesuai kat mana? dekat Bukit Batok Nature Park ni sebelah. Oh kau reference ni? Is it Bukit Batok. Bukit Batok, bukan Bukit Timah. Oh, Bukan Bukit Batok. Timah ni, Salah, Bukit Salah Batok. Salah bukit. Bukit. Okey, kadang-kadang tempat dia macam kadang-kadang tak famous tau. Tapi bila kita pergi ke tempat-tempat yang tak ada orang tahu, tapi bila kita pergi sana, kadang-kadang je benda gangguan tu kau tau. Serius lah. Dia macam, hai selamat datang. Sebab kita cakap Susat Tower. Banyak orang itu famous. Jadi banyak orang sekali-sekala mesti pergi, mesti Dah komen. komen. Tapi bila kau try pergi sini tempat sunyi gila, tapi jarang orang pergi. Kira kalau kau pergi tu kau seorang lah. Dalam 5 bulan mungkin kau seorang je. Okay. So bila kita pergi sana, jin-jin ni semua concentrate kat kita dan kita je. Macam dia tak ada benda nak buat. Okay. Kira dia macam members baru lah. Kira kan ada members lah. Tak members lah. Musuh baru. Kalau Tell us members more dia tak about kacau. this lorong sesuai. Bila kau ada that video kan yang kau pergi lorong sesuai tu kan. Tell us more about it lah, macam mana. Bila kau datang kat sana, apa yang kau lalui? Tempat dia macam mana? Tempat dia macam mana? Tempat dia lebih sunyi daripada Mount Pleasant Road lah untuk aku. Okay. Mount Pleasant. Mount Pleasant tu sunyi kan. Gila babi Ini Mount macam Pleasant. either dia sama sunyi atau dia lebih sunyi. Dia gelap Dia gelap, dia sunyi. Okay. Macam gitu. Dia apa? Lorong sesuai tu ada landed property ke apa? Tempat orang duduk ke atau Dia memang rumah tu ada lah. Tapi aku tak tahu orang duduk ke tak. Okay. Okay. Dia tapi dikelilingi oleh rumah-rumah private, bukan rumah flat Tak, tapi jauh. Dia kelilingi hutan. Dia sebelah Bukit Batok Nature Park. Oh betul-betul sebelah Bukit Batok Nature Park. Okay. Dia yang daripada Bukit Timah, daripada Jalan Jurong Kecil masuk situ Dia tempat Tak, depan hujung kan ada tangga. Ingat tak? Bila kita pergi hujung ada tangga. Tak pernah pergi. Okay, bila korang masuk lorong sesuai dan atas dia ada tangga kan. Korang nanti pergi kanan, nanti nampak kanan ada road kecil. Korang follow tu road sampai hujung. Make sure sampai hujung. Sunyi gila. Okay. Tapi kalau korang nak tempat yang famous, Bukit Brown Cemetery boleh tahan. Itu dah ramai sangat orang adventure Tapi itulah macam Okay. Aku more interested ni lorong sesuai. Yeah, correct. Okay, lorong sesuai. Let's go back to lorong sesuai. Kau seorang-seorang kau pergi Kau seorang-seorang kau pergi malam. Pukul berapa? dalam pukul 11 ada. Okay. First kita buat dengan konten lain, tapi lepas tu diorang balik. Okay. Kita Brother Is ada buat dengan konten lain. Okay. Dengan orang lain, pasal konten dia lah. I'm a guest star at dia konten. Understand. Lepas diorang habis, then I do my own content. Okay. So kau datang seorang. Aku terus datang diorang belah. Okay. After that what happened? Kau set up pelan-pelan barang-barang kau semua. Kau dengan peralatan kau, kau punya kamera kau, with that thing only lah. Dengan tu je lah. Okay. After that kau duduk kat mana? Duduk dekat Dia road tu tepi je. Belakang tu hutan. Okay. Apa yang kau experience? Apa yang aku experience? First masih okay. Masa riding tu, member ada riding. Tapi bila dah kat situ, I'm alone lah. Diorang dah belah. Okay. So, bila diorang dah belah, dah tak ada orang lagi. Okay. That's where the game change lah. Okay. Tiba-tiba pressure, kenapa rasa pressure waktu tu? Sebab I want to challenge myself as manusia. Boleh tak aku angkat pressure ni? Sebab tu kalau korang tengok, Brother Is tak baca doa apa-apa kat situ. Kalau korang perasan, tak ada baca ayat kursi ke, 3 kul ke. It's just me as a human. Boleh tak aku angkat tempat-tempat gini? Okay. Dan bila aku duduk sana, dalam 30 saat saja, aku dah rasa pening kepala.
berat, sesak napas, angin, sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk. Okay. Wow. Is that an indication? Biasanya macam itulah. Petanda lah. Dia banyak tanda lah. Ni salah satu. Okay. Dan kalau korang perasan balik saya tengok kanan belakang kan. Kau punya live, kau punya mata irritating tau. Bila kau berbual-bual tengok kamera nanti mata dia gini. Nanti aku yang tengok kat YouTube tu aku yang terganggu tau macam dia ni apa, dia nampak apa ni. Sebab memang mereka wujud diri mereka macam itu. Benda ni memang ada kat situ. Okay. Dan of course kamera dengan mata manusia tu lain. Kamera tu memang limited lah. Mata kita kan Allah SWT lain. Okay. Kita kan. For korang yang tengah tengok sekarang ataupun dengar kat podcast nanti Brother Is punya content dia tak pernah nak menceritakan kat situ ada itu aku nampak tu. Dia tak betul lah. Correct me if I'm wrong. Dia Brother Is dia tak ceritakan dia nampak apa. Concentrate on that lah. Dia tak begitu. Dia punya content 10 minit nanti dia bual-bual pasal tempat tu. Nanti kalau dia nak tahu sejarah nanti dia Google sejarah tempat tu and everything. Nanti dah balik nanti baru ada dakwah sikit. Nanti dah balik nanti baru kau buat conclusion kau. Even that conclusion part pun kau tak akan reveal banyak tentang apa yang kau alami kat tempat tu. Betul tak? So bagi orang-orang yang expect background nampak benda terbang ke, benda apa ke ataupun kau ada mata shining ke, you will be disappointed because tak ada benda-benda gitu semua. Ada cuma tak bagi tahu je. Tak nampak lah. Dalam video tu tak dinampakkan ataupun kau tak ceritakan lah benda-benda tu semua lah. Mungkin dalam lain series lah kita cerita mungkin lah. behind the scene. Kasih idea. Look forward. Tapi one thing bagi aku sendiri yang terganggu bila aku tengok dia punya video is kau boleh nampak nanti dia bual-bual, let's say cakap macam ni, okay, kan kat Fort Road ni, kita kat Fort Road ni depan ada car park free, nanti mata dia gini. Habis dia bual-bual, continue. Lepas tu dia bual-bual, terperanjat aku orang jalan. Macam itu lah. Macam itu. Nanti dia bual-bual, okay, Fort Road ni tak ramai orang jalan, jogging-jogging. Macam itu. Kau tak terganggu kau tengok. Aku ganggu tu aku tengok. Nanti kau tengok you as a viewer kau tend to look apa sahaja dia tengok. Dia ni pandai. Yeah. Dia tak cerita. Correct. Kalau misal kata orang tahu yang dia akan cerita, orang akan tunggu bila part dia cerita. Tadi sebenarnya tadi aku nampak ada benda. Dia tak cerita. So orang akan tertanya-tanya, tertunggu-tunggu. Pandai kau buat konten kan? Sebab nanti buat series lain apa happen behind the scene. Kau dah buat konten tu, kau message kita. Aku nak tengok. Bro, kalau let's say ada permintaan daripada follower kau atau viewers untuk ikut bersama dengan kau, are you open to it tak? Ikut boleh tapi akan tanya sama ada mereka betul ready. Sebab dia punya side effect ni kalau kita tak ready memang agak bahaya. Ready dalam segi apa tu? Ready dalam segi ilmu pengetahuan Islam dia. Okay. Kalau yang bukan Muslim, are you okay with the side effects? Alright. Because you know when you go to Alliance then, you know what happen. Something like that. Wow. Okay lah. Okay. Alright. Side effect dia seperti apa yang kau pernah saksikan sendiri? Kau pernah alami? Ada, okay. Ni aku open secret sikit. Ada dalam salah satu daripada aku punya guest. Kan? Bila ikut, balik 2 minggu demam. 3 minggu tak baik-baik lagi. 3 minggu apa? 3 minggu tak baik-baik lagi. Oh, okay. Macam dia rabak okay. Sampai sebelum tu bini dia sendiri WhatsApp. Okay. Terperanjat. Apa? Dia terperanjat ke ataupun tak bersedia? Dia tak ready. Dia niat dia adalah untuk cari benda ni, untuk tengok benda ni, tapi bila dah kena dia tak ready. I see. Okay. Mana kau biasa pergi explore? Biasa pergi adventure? Biasa. Dulu. Sekarang tak, aku dah lanjut usia ni kan. What is your take on this? Apa kau punya pendapat tentang benda-benda gini? Wow. Entah mungkin dulu zaman-zaman jahiliah aku. You know, kita masih muda. Kita dengan kawan-kawan semua step berani. You know, to go these places. Then bila kau fikir balik kan, it's stupid lah. Okay. It's really stupid. Betul, Cuma kau cari naas diri lah. Okay. Kalau korang rasa stupid, aku tak agree. Sebab kenapa? Apa tujuan jin ni? Okay, kita nak kena tahu apa dorang ni dicipta pasal apa. Yang kita cakap Pontianak, pocong ni sebenarnya mereka jin kan. Kenapa dorang ada kat sini? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku telah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan dia dicipta untuk beribadah, bukan untuk kacau orang. Dorang siapa nak kacau kita? I see. Allah cakap dorang diciptakan untuk beribadah, bukan untuk kacau orang. Jadi kita nak pergi sini ke pergi sana, dorang siapa nak kacau kita? Itu Allah cakap, bukan kerja kau nak kacau orang. Mm-hmm. Yes. Okay, betul.
Sebab tapi itu memang betul je kan. Boleh je pergi sana sini. Cuma kita ni manusia ni suka tend to challenge, mencari cari lah. Itu salah dia sendiri lah. Tapi what is your take about kita tengok banyak kat YouTube, kat Facebook, this macam paranormal punya group, paranormal punya group, so suka explore. Okay. Apa perbezaan konten dorang dengan what you are doing right now, rasa kau? Maksudnya? Do you agree on that macam paranormal activity dorang pergi explore? Kalau paranormal cari jin hantu ni tak perlulah. Sebab buang masa. Okay. Buang masa. Tak ada dalam Islam pun suruh kau cari jin ni semua. Kau nak cakap pasal jin, tu sebelah tu ada jin korin. Kita masuk rumah tak baca bismillah, jin masuk. Jadi tak perlu pun sebenarnya. Tapi kalau nak pergi explore tempat, tengok-tengok tempat tu, jalan-jalan, ambil angin, tengok sejarah, tengok tempat tu macam mana, no problem lah. Okay. I see. Faham. Manap, bagi aku sendiri Manap pasal adventure ni semua. Okay. Aku nak buat disclaimer. Aku penakut. Korang semua dah tahulah aku penakut. Tetapi bukan disebabkan kerana aku penakut yang aku tak agree dengan pasal-pasal adventure ni semua. Sebab aku percaya yang like what tadi Is cakap tak payah nak pergi cari-cari jin, tak payah pergi nak cari. Kadang-kadang nawaitu kita, niat kita tu macam apa? Kita nak pergi nak cari-cari jin buat apa? Nak buktikan keberanian ke, nak buat apalah. So bagi aku it's a waste of time. Tapi having said that, aku pernah jugalah berapa kali aku ikut kawan-kawan aku. And then, dululah. Tak dulu sangat. Tak baru-baru ni. I mean, sebelum bulan puasa and everything lah. So aku ikut. Tapi dorang bukannya seru-seru ke apa. Just jalan-jalan and walk through and everything lah. Tapi niat tu nak carilah. Dah, yalah, correct. Aku pernah nampak sekali dengan mata kepala aku sendiri, dalam ramai-ramai yang kita pergi tu, satu tu sampai dah macam apa kau ingatkan aku takut, mari sini ada macam dah challenging kau. Sampai member kena campak tu masuk longkang. Tercampak masuk longkang. So aku tak tahulah, kita ni tak pandai lah tapi that is where we start to question niat kita untuk pergi tu untuk apa. Kalau mungkin niat kita dah salah daripada mula lagi, mungkin akan the effect will be quite negative lah. Yes. That's my take lah. Wow. Penting niat. Yang penting innamal ada syai'an an yakula lahu kun fayakun ke? Betul, lain tu lain. Tak apalah. Jadi tak ingat. Aku lupa, aku cuma ingat depan. Jadi okey. Dah berapa lama kau buat benda ni semua? Kalau nak ikut kau pergi tempat seram, memang personally Badis suka je riding, jalan tempat ni. Macam Badis, kalau korang tahu Badis ada kampung kat Pontian. Itu memang tempat puaka jugalah. Jadi memang dah biasa. Tapi kenapa kampung-kampung lebih puaka dibandingkan dengan bandar? Sebab lebih banyak hutan dan jin ni suka dia tinggal kat hutan-hutan. Okey. Tapi dekat bandar-bandar ada jugalah. Tapi tak sebanyak kampung. Oh, betul. Hutan. Tak sebanyak hutan lah. Okey. Sebab dorang banyak hutan lah. Dorang prefer duduk kat pokok-pokok besar and everything. Dorang banyak dekat laut, dekat langit. Ada level-level dorang Adalah. Dorang pun macam kita juga. Ada jin ni, dia macam kita juga. Ada general, macam iblis, chief, boss. Boss. Ada daripada kuncu-kuncu kecil-kecil. Ada yang solo-solo macam kita. Ada Melayu, ada Cina, ada Muslim, ada tak. Macam gitu lah. Okay. Tadi kita go back to the question yang tempat-tempat di Singapura yang pada kau challenging. Salah satunya di Singapura ni pada rasa kau lah, pendapat kau personally jalan sesuai. Lagi satu Hendon Road. Itu Okay. belakang Old Changi Hospital. Dekat Changi. Wow. Okay. Itu memang history je, memang sedap banyak lah. desas-desus kita dengar lah. Tempat tu kira keras lah. Kau boleh share sikit tak apa yang kau alami kat sana? Pertama sekali aku pergi kat sana. Itu terjadi waktu aku baru pas lesen. Aku niat waktu tu masih explore lagi, belum lagi nak challenge ni semua. Okay. So bila aku naik, sebab aku dah cakap aku suka, Farid kan suka feel kan. Bila naik depan mata sendiri, nampak kat salah satu tempat kat situ, tak nak cakap exactly tak nak pinpoint mana-mana, tapi adalah satu tempat kat Changi Hospital area tu. Nampak orang buat ritual Orang betul lah. Orang nampak betul. Ritual dia puja setan lah. Nampak yang mungkin cara dia minta 4D ke, minta apa ke, kita tak tahu. Jadi nampak.
Okay. Kalau tak nampak tak cakap. I see. So bila dah tempat area tu dah selalu macam gitu, dia macam magnet tau. Dia macam magnet kasih jin-jin yang puaka-puaka ni, Yang syaitan tarik keliling-keliling untuk betul-betul dah kumpul kat sui situ. dengan tempat tu. Jadi bila kita pergi tempat tu, dia orang punya sombong melambung lah. Sebab ada orang panggil, ada orang seru lah. Jadi bila kita datang, dia ingat kita orang yang seru tu. I see. Okay, that explains. Tapi itu tempat yang tak selalu pergi. Tapi kalau orang yang macam kalau kita jangan ni East Coast Park kan. Korang nak tahu lagi satu, Admiralty Park mau macam puaka. Aku tengok kau punya video yang tu. Wow. Itu belum apa-apa quack sana, quack sini. Tu busy sah. Serius apa? Tapi kalau korang tengok ada momen, korang akan nampak kelibat putih. Sup, tapi fade, very fade. Maknanya tak clear. Tu yang kau nampak. Dekat aku yang nampak clear gila. Oh, Aku nampak dia macam 50%, tapi kat kamera tu nampak about 5%. siapa yang boleh nampak? Siapa yang dia tak obvious lah. Maksudnya dia macam ada asap sup gitu. Admiralty Park Tapi mungkin itu kabur-kabur lah kan, kita tak tahu. Anggap Tapi apa yang aku nampak waktu tu adalah yang macam gitulah, yang dia wujud. Aku tak ada nampak sebenarnya. yang kuek tu sana banyak itik ke? Mana aku tahu. Orang-orang dulu cakap Itu- apa kalau kuek apa? Pontianak, Fatimah cakap lah. Rocker. Tak, Fatimah Rocker kesian Fatimah. That's what kepercayaan dongeng-dongeng lah daripada mak-mak kita, kita punya nenek-nenek kita. Kalau itik tu terbang terbalik what is it? Terbang terbalik. Itik boleh engage reverse gear. Dia boleh terbang terbalik lah, something like that. Habis kalau itik tu asyik kuek-kuek banyak sangat, benda tu ada lah. Tu mitologinya Korang lah. percaya ke? Okay Mungkin kita dengan kita punya tradisi kita ataupun kita kepercayaan kita diturunkan daripada orang-orang tua kita buat kita percaya. Cenderung dengan tu lah. Okay, aku nak tambah Manap punya point. Mungkin kita percaya bukan kerana kita betul-betul percaya, tetapi kita percaya sebab kita punya kekurangan ilmu. Betul. Ilmu pengetahuan. Mungkin aku tak tahu sebab dulu kita tak tahu. Orang cakap klasik easy example. Orang-orang cakap, kau kena birak burung nasib kau baik. Heng beli nombor. Tapi kalau betul-betul difikirkan setelah kita belajar agama ke apa, kalau kita betul-betul percaya aku kena birak burung nasib aku baik hari ni, for the next few days aku good luck. Tu dah kira boleh sampai tahap syirik ke dosa tau. Sebab kau mempersekutukan Tuhan, kau dah percaya yang tai burung tu yang mendatangkan kau rezeki, padahal rezeki tu datang daripada Tuhan lah, you know. Betul. So that's the classic example. So bagi aku sendiri, dengan kita punya level ilmu yang kurang, yang cetek tu, yang membuatkan kita macam tadi Mak nak cakap, lebih cenderung untuk percaya sebab it's more convenient untuk kita percaya ataupun nak dengar cakap orang lah. Okay, lagi satu, kita kena faham era mak-mak kita, nenek-nenek kita macam mana. Diorang tak ada internet macam kita. Satu tu, ia amat main peranan lah. Macam sekarang, apa Islam cakap pasal ni, kita pakai phone, tak dengar ustaz. Cek betul, cek betul ke tak? kesahihan. Surah ni betul tak? Ayat ni betul tak? Of course, sebab jadi senang. Macam dulu, diorang nak cek ni semua, nak pergi mengaji pun mungkin susah kampung-kampung. Dulu kan masih ada kampung ni semua ni. Betul. Jadi kadang-kadang itulah, kadang-kadang diorang tak dapat kemudahan untuk belajar ni semua. Pasal kemudahan pun oleh kerana kadang-kadang it's easier, lebih senang untuk orang mempercayai sesuatu kebohongan tu, a lie, kalau dibandingkan dengan percaya benda yang betul. Okay, an example, contoh mak-mak dulu cakap jangan duduk atas bantal. Bisul. Nanti bontot bisul. Kau tengok apa is, aku tengah buang, kau tengok aku. Okay, jangan duduk atas bantal Dia sebab dah tengok blind spot. jangan duduk atas bantal. Kenapa? Sebab bisul. Ada bisul. Tapi pada hakikatnya, orang dulu mungkin tak semewah sekarang. Bantal tu diorang buat daripada kekabut. Dah bikin susah-susah nak buat alas kepala, nak buat tidur. Kau duduk kan dah bekas bontot kau. So daripada mak dia nak explain kat budak-budak kecil, nanti susah nak explain apa. Mak susah nak buat bantal ni, jahit, makan masa and everything. So senang nak bohong je lah. Kau duduk bantal tu nanti bontot kau bisul. kita tak tahu apa-apa, kita percaya. Ada yang apa, cepik kuku malam-malam nanti Bantal larang je lah. Tapi kenapa malam-malam tak ada lampu, tercepit kuku nanti tangan luka. So adalah. Jadi niat mereka bagus, tapi cara dia sampai tu mungkin tak. Yes. Contoh lagi satu. Jangan bila baring tiarap
jangan silang kaki. Jangan naikkan lutut kaki ke atas. Jangan silang kaki. Meninggal, nanti mak bapak kau meninggal. Saya. Itu sedih sangat. Aku takut tau. Sebab dulu kecil-kecil biasalah comfortable kan, kau tiarap kaki kat situ, kau bengkokkan kaki kan. Nanti mak abang mati, takut. Tapi pada hakikatnya aku tanya one of my friend, dia belajar pasal ada istiadat Melayu. Actually pembohongan itu dimulakan kerana sebab bila kita tiarap gitu, nanti dia punya blood flow tak bagus, nanti kena simpul biawak, kena krem. Oh, I see. Tapi kalau mak-mak cakap nanti kau kena simpul biawak, kena krem, kau susah nak explain. Cakap kau buat gitu nanti aku mati, bapak kau mati, macam gitu. Tapi ingat, sebab kebohongan diorang yang diorang buat ni, dia macam confusekan zaman sekarang ni. Sebab mereka mula dengan bohong tu, akibat dia zaman-zaman sekarang kita percaya. Yes, betul. Sebab tu jangan bohong. Jangan bohong. Sekarang aku tanya kau, boleh tipu, kau jangan bohong. Tadi kau tengok apa tadi? Kau jangan bohong. Aku cakap kau nanti tak nak tengok, tak nak duduk lagi dia. Biasa je tengok pokok. Tengok pokok je. Pasal aku dah nampak tadi je pusing. Jadi aku pun pusing juga. Okey, tak apa. Aku ganggu tau. Dia duduk sebelah aku tu betul lah. Dengan pantas. Okey. Jack